Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Gudang. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, di bawah rancangan Malaysia ke-10 iaitu dari tahun 2011 hingga 2013, sejumlah 1,316 kajian penyelidikan telah dijalankan oleh institusi pengajian tinggi awam atau IPTA. Bidang kajian tersebut adalah penyelidikan fundamental yang meliputi 8 kluster utama, iaitu sains tulen, sains gunaan, sains kesihatan dan klinikal, sains tabi'i dan warisan negara, teknologi dan kejuruteraan, teknologi maklumat dan komunikasi, sains sosial dan sastra ikhtisas. Hasil output dan impak program penyelidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia meliputi penghasilan modal insan berpengetahuan tinggi, penerbitan dalam jurnal-jurnal di peringkat dalam negara dan antarabangsa, penghasilan harta intelek, produk untuk dikomersilkan, serta jaringan kolaborasi dengan industri tempatan dan luar negara. Untuk maklumat ahli yang berhormat, sehingga Ogos 2013 sebanyak 1,647 modal insan telah dihasilkan seperti graduan PhD. Bagi penerbitan penyelidikan berimpak tinggi pula, sebanyak 3,084 bilangan penerbitan telah dihasilkan oleh pensyarah. Manakala sebanyak 210 harta intelek IP telah dihasilkan daripada grant-grant yang telah diluluskan di bawah RMK 10. Pencapaian output penyelidikan yang dinyatakan tersebut dapat disokong dan dibuktikan melalui pencapaian keseluruhan negara, terutamanya dalam menghasilkan penerbitan jurnal berimpak tinggi. Bagi soalan sejauh mana hasil penyelidikan ini digunakan bagi membantu pembangunan negara, untuk maklumat ahli yang berhormat, Pelan 2001-2010 Kementerian Pendidikan Malaysia mengakui bahawa kejayaan dan kecemerlangan institusi pengajian tinggi bergantung sebahagiannya pada 1. Kemampuan untuk menghasilkan penyelidikan berkualiti tinggi, 2. Berkemampuan menjana pengetahuan baru, dan 3. Mempunyai nilai komersial. Sehubungan dengan itu, penyelidikan dilakukan oleh pensyarah universiti menjadi nadi utama pembangunan negara dalam pelbagai sektor ekonomi, politik, sosial dan juga teknologi. Hasil-hasil dari penyelidikan ini akan dikomersilkan untuk menjamin kualiti hidup masyarakat dari segi memenuhi matlamat pembangunan negara. Terima kasih Tan Sri Ketua. Pasir Gudang. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan tambahan saya, apakah langkah-langkah yang diambil dalam meningkatkan pengkomersialan hasil penyelidikan di IPT dan bagaimana pencapaian bahan-bahan penerbitan IPTA antarabangsa di kalangan negara-negara jiran kita? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri Ketua. 6 langkah-langkah yang telah kita kenal pasti. Di antaranya adalah seperti berikut. 1. Untuk menubuhkan jawatan kuasa pengkomersialan yang dianggotai oleh 5 ahli panel daripada pihak industri yang memberi khidmat nasihat untuk membantu dan mengenal pasti rakan kongsi industri. Yang kedua, Kementerian telah mewujudkan Jawatan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi, Pusat Pengurusan Penyelidikan atau RMC dan Unit Hubungan Industri di IPTA. Yang ketiga, menggalakkan IPTA menubuhkan syarikat utama atau holding company dengan izin bagi mempergiatkan aktiviti pengkomersialan dan menjalinkan hubungan dengan industri. Keempat, mewujudkan kerjasama pintar di antara IPTA dan pihak industri dalam perkongsian keuntungan harta intelek. Dan dari segi yang kelima pula,
menggalakkan IPTA menyertai pertandingan reka cipta R&D di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa bagi mempromosikan hasil reka cipta inovasi dan produk R&D IPTA. Dan yang keenam, mempromosikan produk-produk R&D IPTA melalui perancangan media, dengan izin media plan, iaitu hasil-hasil R&D IPTA dihebahkan melalui laman web, media cetak dan elektronik. Mengenai soalan international publications yang di mana status kita berbanding dengan negara-negara jiran, ya, saya baru menerima satu laporan daripada Research Center Jülich Germany yang memberi perbandingan di antara tahun 2000 dan 2009. Pada tahun 2000, Research International Publication daripada Malaysia sebanyak 1,328. Ini daripada kajian dibuat di negara Jerman. Dan pada tahun 2009, 6,672. Peningkatannya dalam 9 tahun ini 402%. Dan ini merupakan di antara peningkatan yang terbaik di rantau ini berbanding dengan contoh negara Singapura. 2000 mereka ada 5,546. 2009 10,569. Peningkatannya 90%. Ada contoh-contoh beberapa negara-negara jiran kita. Tetapi nampak benar Research Center Jülich Germany ini menyatakan ada penambahan lebih 400% dari segi international publication of the individual countries. Dengan izin. Terima kasih Tan Sri Ketua. Bukit Kantang. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri. Selalunya kajian, apabila satu kajian nak dibuat, dia merupakan satu perkara yang baru dan inovasi yang baru. Jadi persoalan saya, apakah contoh hasil penyidikan terutamanya di bidang reka cipta yang dihasilkan oleh penyelidik-penyelidik universiti yang kita dapat pasarkan di peringkat antarabangsa? Karena pada saya ini merupakan satu bahan komoditi yang baik kalau hasil ini dapat kita pasarkan di peringkat antarabangsa. Boleh atau tidak Menteri memberi contoh antara hasil reka cipta yang dihasilkan oleh pihak universiti, hasil daripada kajian mereka di peringkat antarabangsa. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih Yang Berhormat. Banyak contoh. Saya akan gariskan 2 contoh. Kalau nak maksud banyak contoh, ini dia. Ini merupakan inovasi di Persada Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. 2011-2012 kita dalam proses untuk mengeluarkan 2012-2013. Di sini kita telah gariskan segala penyelidikan yang tinggi yang telah dipasarkan, yang telah memenangi kejuaraan menjadi johan dalam bidang-bidang berkenaan, yang telah pun diambil oleh syarikat swasta, yang mana telah mendapat pengiktirafan dari kementerian, yang mana produk yang boleh dikomersialkan, yang mana produk yang berpotensi untuk dikomersialkan. Tapi sebagai contoh, saya akan beri 2. Satu daripada USM. Penyelidikan mereka untuk mengeluarkan halal vaksin dengan izin, dengan kerjasama dengan dengan Finlay Institute Cuba, merupakan satu pertemuan yang begitu hebat sekali, mempunyai satu masa depan yang cemerlang, dan saya rasa ia akan mengukuhkan lagi negara kita sebagai halal hub di rantau ini. Yang pertama. Yang kedua, Universiti Melaya Diesel Bio Pro. Diesel Bio Pro ini merupakan ciptaan Dr. Ishini Muhammad Noor, penyelidik utama dari Jabatan Kejuruteraan Kimia Universiti Melaya, untuk diperbuat daripada sisa kelapa sawit. Dan biodiesel ini dijangka, biopro-diesel ini dijangka mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara kerana ia dapat mengurangkan beban kerajaan dalam menanggung subsidi minyak diesel, sekaligus berpotensi untuk menjana pendapatan sehingga 40 bilion ringgit setahun. Ini baru 2 yang berhormat. Kita boleh gariskan pencapaian kecemerlangan IPTA dalam banyak lagi kluster-kluster yang mana penyelidikan 1,316 penyelidikan kita telah gariskan tadi. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua.
Saya sangat tertarik dengan soalan yang dikemukakan oleh Pasir Gudang ini berkait dengan isu kajian penyelidikan dalam membantu pembangunan negara, terutamanya dalam sektor pendidikan. Yang sememangnya dia satu kemestian dan juga satu kewajipan supaya satu-satu polisi yang dikeluarkan itu tidak sia-sia dan merugikan wang rakyat, terutamanya apabila hanya dilaburkan kepada kegagalan polisi tersebut. Saya mengambil contoh PPSMI. Mula secara berperingkat tahun 2003 yang kemudiannya dimansuhkan pada tahun 2012. Belanjanya ialah 3.5 bilion ringgit duit rakyat yang akhirnya menteri mengakui kegagalan sistem PPSMI ini. Dan terbaru ialah PBS dan juga PT3 yang mana ianya menggantikan peperiksaan PMR. Tak berapa lama dia dijalankan, terpaksa pindah pula. Dan saya pun tak pasti berapa jumlah kos yang terpaksa dihabiskan, yang akhirnya kerajaan tukar pada mekanisme baru yang dianggap sebagai mesra guru. Jadi soalan saya ialah, saya melihat seperti kajian dan penyelidikan yang dibuat selama ini tidak teliti dan separuh masak dan akhirnya menemui kegagalan dalam satu-satu polisi yang diamalkan. Apakah kerajaan tidak bercadang selepas ini dalam apa jua bentuk polisi yang akan dibuat oleh pihak kerajaan, termasuklah penyelidikan yang dibuat, mesti bentang terlebih dahulu kepada Parlimen ataupun sekurang-kurangnya bentuk satu jawatan kuasa yang diwakili oleh pakar-pakar dan juga ahli-ahli Parlimen yang mewakili semua parti untuk sama-sama melihat polisi dan juga dasar yang nak dibuat oleh kerajaan supaya dia lebih telus dan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Yang Berhormat Tan Merloh. Kerajaan tidak akan mensia-siakan grant yang diberi dalam aspek pendidikan. Untuk maklumat ahli yang berhormat, soalannya merupakan soalan IPTA dan pendidikan. Kalau IPTA nak buat pendidikan kena bentangkan di Parlimen, mungkin tak sesuai dan tak boleh. Tetapi kalau benda-benda dasar-dasar lain kita boleh bincang. Kalau ingin membetulkan pendapat yang berhormat, PBS tak gagal, kita menambah baik. Okey, memastikan mereka berguru. Biarlah mereka yang ketawa itu mereka hanya ketawakan diri mereka sendiri, tak apa, tak kisah. Yang hakikatnya kita melaksanakan PBS, kita sedar ada kelemahan, kita juga telah memastikan kita mendapat input daripada guru-guru, mendapat pandangan daripada guru-guru dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Kita sedar ada kelemahan, kita telah betulkan kelemahan itu dan telah diterima baik oleh NUTP dan pengguna. Dan kita akan terus melaksanakan apa yang baik dan kita akan meringankan tanggungjawab guru. Kita akan memastikan perkara yang akan dilaksanakan dengan cara yang terbaik. Tapi atas beberapa cadangan yang telah Yang Berhormat beri, yang ikhlas, saya terima dan sekiranya perlu kita akan bawa berbincang. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih.